Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ila musyahidin al-kiram, assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini saya dapat mengeluarkan satu rakaman, satu suara untuk memberi penjelasan terhadap saudara kita ataupun ikhwah kita, sama ada setuju dengan saya ataupun tak setuju. Ada di atas satu suara mari. Suara ni tepat dia suara sebelah Malaysia tu, kata mengajar sebelah Malaysia tu. Saya pun terima pada 47 bulan ni lah, bulan 7 ni lah. Dan cuma belum pada raya tu, tangguh dulu tengok dengan sisinya. Benda ni benda hak lama dah saya yakinnya, tapi hari muhtar mai saya tu buat apa kawasan tu barulah, mana gitu. Jadi pucuknya tentang masalah dia tubik sawa tu bersangkut paut dengan sebuah kitab Matan Umul Barahin. Jadi dia katanya ada salah seorang manusia sebelah Thailand lah, dia kata tu posindi lah. Tapi bagi orang belajar, orang mengaji, orang belajar, dia tahu dah, kata dia sindir saya. Tapi bagi orang kampung umum tu dia tak faham lah, kecek sindir gitu. Tapi saya ni nak jelas lah, tak saya jadi sindir gitu, nak cerak, nak basirah. Saya nak dakwah manusia, nak rakyat benda ni jelas basirah. Itu makna. Jadi dia katanya saya tu kata dia kata dia tu baca salah sebagaimana kita Umul Barahin yang kita boleh kata pakat belajar berlaku di budak, pakat menapa berlaku. Dia kata saya kata dia tu salah baca bifi'li muharramin. Saya naknya bifi'li muharramin, mengikut apa yang ada dalam kitab ni lah, bifi'li muharramin, mana gitu. Baik, kalau gitu jadi hak sebenarnya hak dia kata tu bunyi gitulah. Dia kata di komen dia masalah baca, sedangkan cara berakidah dia kata kita tag dia tu tentang baca dia kata ada gaduh akidah dak, sedangkan yang ngajar kita akidah dia kata waktu mengikut dia kata hak sebenarnya begini. Hak sebenarnya hak saya jawab tu bukanlah saya mula, demo dulu mula. Saya nak soalnya fa'akibu bi misli ma ukitum bih, nak balas apa demo kata tu ya. Sebab dia tu kata saya dulu. Dia kata kerana dia ngajar dia kata fok dakwah salah ni, sama ada di Thailand baik, sama ada di Malaysia, dia katanya tak siapa tangguh lagi lah nak klik pada Quran dan hadis tu, kerana baca balik pun tak betul. Dia kata gitu tu bucanya. Tapi dia tak royak, dia tak betul di mana dia baca, tak royak. Dia kecil betul sendiri gitu. Dia kalau dia royak boleh orang beki, ni dia tak ada nak lah tu, dia tak nak molek, nak pudah tu, nak takbih. Tu dia tak ada nak tazyin dah, nak takbih, tak ada nak tasih dah. Kalau tasih tu mana nak betul, tazyin nak molek, dia tak tasih tu, dia nak takbih, nak pudah sampai dia jadi sendiri gitu tu. Dengan sebab tu lah saya katanya hak dia kata tak baca balik tak betul tu, saya terkelik dia sendiri, mana gitu. Tu juga saya nak dia kata puan ni baca tak betul tu, sungguhnya antara baca tak betul. Dan saya pernah dengar kata baca sendiri dah hadapan saya dulu, kau masa tu bicara muzakarah dulu, anda sebut Ibn Hajar Al-Haytami, betulnya Al-Haytami. Tetapi kita tak ada kira mana sebab nama orang, nama tempat gitu, bangsa pada seorang tu. Kata dia baca keluar oleh Ibn Hajar Al-Isqilani, sungguh Al-Asqalani. Tu salah juga situ. Lepas tu saya kata setelah mana tadi ngaji luar negeri ni,
Kelip beki kita pula kata kita salah tu yang tak katanya. Tak kalau datang majar ni tak kata bifi'li muharramin salah, kena betul. Kena buat bifi'li muharramin. Lepas tu tanda suruh pelajaran tu untuk ngajar di Malaysia. Mari yang dua tempat pula bifi'li muharramin atas beki juga dua tempat tu. Sebab itulah saya katanya hak lagi tak dah betulnya hak hantar saya kata tak betul sebab hantar dia kata tak betul lagi tak tu saya jawab tu. Jadi boleh orang dulu saya ngaji tu dulu dia rasa keliru, dia kata la'alla sawab, barangkali betulnya kita baca bifi'li muharramin ataupun la'alla zahir, barangkali hak zahirnya kita baca bifi'li muharramin. Dia lagi kok tu cara baiknya nanti tak langsung kata salah tu dulu dah. Padahal dia jadi wajah tu dia kata habis tu saya kata hak hantar tak betul tu makna tu sebab-sebabnya dia kata hantar belakang ni tak sebab tu juga. Tak kena hantar dia nak rak Albani, dia nak tek Albani. Albani banyak salah lagi tak dia silsilah dia silsilah dia gini-gini hadis hak dhaif dia kata sahih, hak sahih kata dhaif. Tak baca tak ana juga hak semuanya silsilah tu jamak dia salasil. Nanti dia baca wajarnya silsilah ada salah juga, salah di segi sorah yang bagi segi luar. Pak katakan analuh ada entah mana tu kata saya terkelihat tadi mana gitu tu baiklah tu cara beki gitu lah. Karena beki sesuatu yang kata salah gitu la'alla sawab la'alla zahir duduk situ. Dan saya pun ingat kata saya pun ngapal budak lagi masa nak ngaji Quran Pak Cong lagi ni ngapal tu Hijamatan Ibrahim ni masa tu ngaji Pak 3 Pak 4 posi dulu lagi. Ya kata masa tu sekat posi je ngaji tak ada lah. Lepas tu habis rumah kita bawa naik pohon naik dia tempat kita saya tak jauh juga lah tadi waktu kata salah tu dia kata sedangkan kita nak ngapal wajak budak lagi lepas tu kita tak senang tu kata salah tu baik. Baik kalau itu kita beri sahabat hantar sikit bagaimana nak jelas dia nak basirah ya. Tak ada tujuan lain ni. Tujuan hantar tu kata saya sini melalui sahabat, kalau saya jawab sini melalui sahabat jadi panggil kelabu dia orang dengar tak kerti tak tahu cuk mana tapi tak ada basirah. Sebab tu saya nak dengar sahabat hantar sebab sahabat hantar lah orang hantar banyak pada saya tu sebab apakah saya hantar sahabat hantar mari so saya dengar. Ada hantar pun semua kadang ada hantar nak tahu ada juga hantar pun saya dengar kata hak saya tak tahu hak dia tahu mana kita baik kita dengar insyaAllah ada 10 minit 11 minit gitu lah insyaAllah. Ni orang yang satu orang daripada Salafi yang dakwa dia ikut Salaf kat sana ataupun dengan kata lain Salafi kat sana, Wahabi kat sana no kau sebelah lek sana Malaysia. Sebelah lek sana Malaysia. Di mana tak tahulah. Dia komen saya. Saya baca mata Ummul Barahin kat Malaysia ni. Ummul Barahin kat Malaysia ada YouTube saya. Dia ambil buka di tempat majlis ilmu dia. Dia pasal suara saya, dia tanda titik poin yang dia agak kata saya salah. Beberapa perkara yang dia komen, satunya dia ambil mata Ummul Barahin tu dia komen. Dia komen apa? Saya tidak perhati nak tengok dia komen apa, dia nak komen. Komen dalam mata Ummul Barahin dia komen tentang baca tak betul. Jadi komen akidah iaitu komen baca tak betul. Iaitu dia kata saya baca salah. Baca tak betul. Iaitu saya baca li'annahum law khanu bi fi'li muharramin dia kata. Tak betul. Yang betul macam mana? Yang betul kena baca bi fi'li muharramin. Dengan sebab yang masuk baris orang bubuh baris dia kata kena fi'li muharramin. Saya pun rasa Masya Allah alimnya orang ni. Dia nak baca, dia ikut apa yang dibaris oleh oleh apa? Oleh
tempat cetakan matbaah. Apa yang dibaris mesti baca begitu. Maka macam mana yang kita nak komen balik macam mana? Tolong ingat kata saya tak payah beri jawapan pada dengan pelajar-pelajar yang baru belajar pun rasa apa boleh beri jawapan dah. Tapi oleh kerana yang baru belajar pun tak faham juga, tak boleh bagi jawapan lah. Cuba rasa bahasa, di segi bahasa. Sebab tu saya kata yang saya cakap tadi, kalau kita faham di segi bahasa, cuba perbezaan kat mana bifi'li muharramin dengan bifi'li muharramin. Saya nak komen, nak jawabnya 2 poin. Kalau betul-betul kita insaf. Saya bukan nak jawab kerana kata saya takut malu ke, tak ada masalah. Tak ada masalah. Saya sebolehnya saya tak mau jawab lah. Tak mau jawab, tak bagi komen dah. Tak ada payah. Sebab saya nak dengar rekod-rekod tu pun ingat kata rugi masa. Apa yang kita nak sampai, kita sampaikanlah. Begitu saja. Kalau kita nak komen, nak jawab ni, kadang dia mari emosi. Bila dia mari emosi tu, jadi akhlak kita jadi huduh. Perangai kita jadi huduh. Kita nak beri tak boleh. Bila masuk hatu, dia jadi benda lain. Tekah tak masuk hatu, dia jadi babolinya. Bila masuk hatu, dia jadi benda lain dah lah. Bila kita nak jawab, dia masuk hatu. Dia masuk hatu. Ya Allah, minta Engkau jagakan aku daripada hantu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pertama kena minta berlindung daripada hantu dulu. Iaitu 2. Satu, kita kena tahu di dalam bab baca ni, dia bab baca, satu di dalam bab riwayah nama dia. Bukan kita semata tengok apa yang dibaris oleh matbaah, oleh percetakan. Cetakan tu ya tak mesti baris dia tu. Cuba kita tengok yang kita duk baca tu berapa yang baris dia silap. Ini mujur yang kita baca hari ni tak masuk baris. Kalau masuk baris tu tak tahu berapa banyak. Tepat cetakan tu dia akan silap. Itu pun huruf pun banyak silap dah. Itu percetakan, kita tak boleh iktimad. Kaedah ilmu pertamanya riwayah. Riwayah yang saya baca, saya terima daripada guru. Terima daripada guru saya. Bila terima pada guru, kita baca mengikut riwayat. Itu yang penting. Kalau riwayat tanwin, kita tanwin. Riwayat tidak ada tanwin, tidak ada tanwin. Satu kaedah dia. Kita tak boleh ubah. Bila kita nak ubah, kita kata ini riwayat. Tetapi mengikut wajah boleh. Begini. Kalau itu satu tajuk. Yang kedua, kalau baca bifi'lim muharramin, rusak pada pihak makna, tak betul pengertian dia. Maknanya kalau orang yang komen kata baca bifi'lim muharramin salah, artinya orang itu tak faham bahasa Arab, orang itu tak faham pengertian yang diberi oleh musannaf. Tak erti siyakul kalam, tak faham halaman cakapan. Cuba kita tengok, cuba kita tarjamah. Kalau fi'lim muharram, dia pengertian dia macam mana? Kalau bi fi'li muharramin, apa pengertian dia? Li'annahum, kerana bahawa sungguhnya mereka itu rusul. Lau khanu, jikalau khianat mereka itu. Khianat bifi'li muharramin, dengan mengerija mereka itu akan perkara yang haram. Nama dia idhafah masdar kepada maf'ul. Dengan mengerija perkara haram. Yang saya kata tadi, cakap Melayu. Betul tak cakap Melayu tu? Ringan ke berat? Ringan serta betul. Tak ada berat. Itu cara bercakap. Dengan kerja perkara yang haram. Siapa kerja? Rasul lah. Nama dia idhafah kepada maf'ul, buang fa'il. Boleh faham tak tu?
tak faham idafah pada maf'ul, idafah pada fa'il, jangan kritik lah, tak usah kritik lah. Buat rugi masuk orang nak jawab saja. Tu hatu mari tu. Itu hatu mari. Maknanya kita kena faham fi'li ni masdar, bukan isim masdar kat sini. Masdar yang idafah kepada maf'ul dengan mengerja dia khianat dengan mengerjakan zina, dengan mengerjakan bercuri dan upamanya. Muharram itu perkara yang dikerja oleh Rasul. Bila Rasul kerja perkara itu, nama Rasul khianat. Nama dia. Itu kalau bifi'li muharramin. Betul pengertian dia. Kalau baca bifi'li muharram, muharram itu bukan jadi mudhafun ilaih lagi. Muharram itu jadi sifat bagi fi'lin. Dengan makna, jikalau mereka itu Rasul khianat dengan perbuatan yang diharamkan. Apa dengan perbuatan yang diharam? Rasul khianat dengan sebab berzina, Rasul khianat dengan sebabnya minum, dengan sebab arak, dengan sebab minum arak. Betul ke tak? Betul ke tak pengertian ayat kalau ditarjamah, kalau faham begitu? Tak betul. Tak betul kat mana? Dengan sebab arak, dengan sebab zina tak dipanggil Rasul khianat. Boleh panggil Rasul khianat dengan sebab zina? Cuba pejam mata sebentar. Ajar kepala tu. Bila si Zaid berzina, nama Rasul khianat. Nama dia itu isim nakirah, tak tidak kait dengan Rasul, tidak Rasul. Bifi'lin, dengan sebab perbuatan yang haram. Apa perbuatan yang haram? Zina, minum arak, berjudi, menipu, bunuh orang dengan zalim. Dengan sebab bunuh orang, Rasul khianat. Dengan sebab bunuh orang, Rasul khianat. Dengan sebab berzina. Tak betul. Kat sini nak rakyat kata Rasul khianat dengan kerja oleh Rasul akan perkara yang haram, bukan dengan sebab perkara haram. Kalau kata bifi'li muharramin, dengan sebab perkara yang haram. Dengan sebab perkara haram tak dipanggil Rasul khianat. Belana perkara haram pada masa Rasul. Tak ada ke orang minum arak pada masa Rasul? Tak ada ke orang berzina pada masa Rasul? Tak ada ke orang bercuri pada masa Rasul? Ada. Pas dipanggil Rasul khianat ke tak? Tak panggil. Itu kata tak betul. Kalau baca bifi'li muharram. Kalau ada riwayat, kalau dia terima daripada tok guru pun wajib dia baki hak tok guru dia tu. Lebih lagi, hak terima daripada matba'ah. Kena hantar balik kitab dia tu kepada matba'ah, ataupun minta duit balik boleh 1 sen. Kata hak ni dia mau tambah, hak ni kurang hak ni. Tak betul. Cara kita nak baca kitab, kita kena nak masuk baris dia tu, kita kena betul maksud dia. Hak tu kata bila sah makna, sahlah i'rab. Nak sah i'rab tu kena tengok makna. Kalau tak sah makna, tidak sahlah baca. Baca bi fi'lin muharramin tidak sah maknanya. Makna dia tak betul. Bila makna tak betul, tak sahlah. Sedar. Sedar kau tak sedar? Gaduh nak sepak orang, rebah kita sendiri tu. Jangan gaduh nak gocoh orang. Kalau main catur tu jangan gaduh nak makan buah tu. Makan nak naik haji tu jangan. Naik haji tu dia kena lambat sikit. Gaduh naik haji, orang jamu makan 3, makan 1, kita nak naik haji. Khabar orang makan 3 buah kita. Naik haji kau demo dulu. Kena jaga-jaga. Itu tak betul. Cara dia. Dia tak ada komen betul-betul akidah yang disampai. Komen betul bacaan. Tak betul baca tu biasa dah. Saya mengaku, saya pun tak pandai baca tu. Kadang sahabat saya selalu kata, cuba baca tengok. Ini saya cuba-cuba saja. Ada kadangnya kita terlalai baca. Silap pun ada. Kadang-kadang tak faham. Kebiasaan saya, kalau hak silap tu,
kadangnya terlalai. Kalau hak saya sedar tu, saya kalau nak silap tu saya berjaga, ini saya tak berapa faham, saya agak di sisi saya begini. Selalu saya kata begitu. Kalau yang silap tu, silap yang saya tak kata begitu, biasanya saya kelacar lidah saja. Yang kita terbaca dengan tidak kosak baca dengan salah. Biasanya begitulah. Bila saya tak faham, tak berapa cerah, rasanya rasa baca baris begini. Kalau bifi'li muharramin itu memang saya sengaja baca begitu dan saya terima begitu dan yang betulnya begitu. Kalau baca bifi'li muharram itu tak betul pada pihak makna, haraplah faham. Baik. Jadi kita dapat ingat tu entah tadi, entah katanya jadi hak saya nya, tujuan saya nya, walaupun saya nak hak betulnya sebagaimana apa yang tertulis dalam kitab Ummul Barahin yang mari sini dia sebutnya walau khanu bi fi'lin muharramin atau makruhin. Saya nak buat lagi kitab lah betul saya kata. Dan segi terjemah betul juga. Jikalau khianat mereka itu rasul dengan berbuat sesuatu yang haramkan, dengan makna sesuatu yang Allah Taala haramkan. Dia. Jadi saya kata kena pada tempat atau yang makruh, benda kira kata benda makruh. Jadi anta tosi ni anta nak pergi bakar bifi'li muharramin. Anta dakwa tu, anta dakwa dalam kitab ni salah, anta nak bifi'li muharramin, faham anta buat perbezaan. Dan anta katanya hak ni silap matba'ah, tak boleh hati. Dia matba'ahnya tak silap, tempat taubak rompinya tak silap, mereka silap orang tulis tu, orang Allah dia tu. Ya rompi ni sepatutnya kita nak menyalahi dia tak boleh, nak menyalahi orang yang tulis tu kalau nak salah. Sebab kita pukul gambar kita, nak menyalahi orang pukul gambar, itu alat pukul gambar tak boleh. Gambar pukul, kalau kita tu kapi, dia nak kapi, kalau kita tak kapi, tak bergari. Kalau kita bakar kasubay, nampak kasubay, kita pukul kata tak ada kasubay, kita timur kasubay, tak ada. Kita tak hati. Jadi kita kena menyalah rompi tak kena tu. Kalau masa dulu tulis tangan dah jadi silap jatuh silap pun ada pun rompi tu. Banyak supaya kita suluh sumi rompi tu supaya macam Nabi dulu kan, nak tengok lahan rupa kita buah air dalam bekah, tengok air dalam bekah rupa tu kalau ada kita subhan apa supaya tak ada subhan apa ya betul dia menyalah rompi tak kena satu ini tak kena salah. Dia rupiah tak salah. Petik saya kasar ni kita pergi kedai tu. Saya kasar Allah aku tahu ni tu belah ada. Ya tu kita gitu. Kalau kita mati orang itu saya kasar itu belah ni. Dia tak ada kata di pun kampung bawa kan. Dah ada. Jangan menyalahi tak kena itu. Kita tak payah kita kena menyalahi itu tempat taubuk tak salah itu. Yang kedua dia katanya masalah ni pandai dengan budak pelajar baru belajar, tentu nak jawab tak, jadi dia tak patut jawab lah benda ni. Makna kata kalau kita ni salah lah bifi'li muharram ini. Jadi saya kata betul ni tak, tak betul lah ni. Nak tahu je benda ni pada budak pelajar dia baru tu jawab tak sesuai dengan dia tu. Cekak terkabur lah tu. Mungkin nak betul ilmiah tak tu cekak terkabur baik. Dan lagi pula seterusnya dakwa kata bifi'li muharram ini dia kata mengikut riwayat dia kata. Dia kata dia mengikut riwayat. Tu dia. Mengikut riwayat dengan maknanya dia tak turut. Tak ada turut tengok di kitab kedak dia tak ada. Dia turut di riwayat. Dia terima daripada guru. Apa dia mulai terima video. Kita nak buat terima dari guru, mulai terima bukan terima guru. Pak ngaji pun tak ada guru. Dia mengikut riwayat dia kata. Tak apa tengok guru ikut riwayat. Kalau riwayat betul tak betul tu. Cuba kita tengok dua Nabi riwayat lah. Ada merupuk dia dakwa buat Nabi juga. Tapi saya tak juga orang cik suku pula. Walaupun riwayat sanak berhubung ke apa tu. Ini pun semua betul lah, walaupun tengok ada riwayat baca gitu pun. Tak apa lah. Sanak berhubung tak apa. Tengok mata pula. Ni mata ni. Tak guru tu dengar dia tu, ambil dia tu. Ni mata pula betul tak mata yang kena. Dia dua benda sini. Satunya riwayat tu sahih, yang duanya mata tu sahih. Dia tak ada hukum tu kadang-kadang riwayat tu sahih. Tapi mata tak sahih oleh dia tu. Dia. Kita buh gitu. Dan benda boleh ihtimal dua boleh kita kata.
segi nak kira wisah tu makna gitu tu dia. Maka di sini kalau kita tengok mata tu pula tu dia. Ingat dua kalau satunya riwayat tu, yang dua mata tu betul tak? Saya kata betul mata ni ada dia. Lepas tu yang tadi buat perbezaan lah mana tu dia. Saya nak lah mana saya nak ni. Lepas yang tadi buat beza lah mana. Antara kata ada beza di antara bifi'li muharramin dengan bifi'li muharramin. Tu dia. Jadi antara awal kata bifi'li muharramin ni, antara katanya satunya dengan makna apa? Antara nak bifi'li muharramin, antara kata dengan mengerejokan mereka itu akan perkara yang haram, dengan mengerejokan mereka itu Nabi itu laukhon dikala khianat mereka itu bifi'li muharramin, antara dengan mengerejo mereka itu akan perkara yang haram. Tak apa lah maksud halakut tu. Jadi antara nak gitu kata. Dengan makna yang kata musdar. Fi'il itu musdar. Bukan isim musdar tak no ya dah kata halakut tu. Antara kata idafah musdar pada maf'ul. Idafah musdar pada maf'ul. Jadi fi'il musdar muharram maf'ul. Tak kata tu make kata mana lah tu. Make kata lah. Buat antara terjemah kebenaran. Antara kata idafah musdar pada maf'ul. Buat antara terjemah dengan mengerejokan, dengan merejo mereka itu dengan mana bifi'lihim lain. Lepas tu akan perkara yang haram. Akan perkara kemudian tu muharram tak pun yang haram. Yang haram jadi halal, yang hak haram dia hak haram tenang. Jadi buat antara terkait makna tu tak ada lah ni. Kalau itu bukan idafah sedar pada maf'ul. Sebab muharram ni wasah. Jadi sifat dia nak pada musuh dia. Dia nak pada musuh dia, mana musuh dia terdebat tak ada tepat. Kalau kata al-muharram boleh pakai al-hilal tu ganti daripada syait tu perkara tu. Tu no ayat kata entah nak baca lah ni, entah ada orang kata ringgit dengan mana bifat ni muharram ringgit lagi pula idafah jawabnya tidak betul. Tu entah kata salah anda tak boleh harap entah tak boleh. Kerana muharram itu bukan isim zat, bukan isim makna, dia wasah sifat. Dia sifat yang ada maksud. Kerana kata idafah juga boleh, idafah musdar kepada kepada sifat bagi maksud yang mahzuh. Terdirinya bifi'li syai'in muharramin. Tu buat nampak. Apa nak terdiri bifi'li syai'in muharramin itu berhadap pada bifi'li itu kena tahu kan? Ganti daripada mudhaf ilaih, ganti daripada mudhaf ilaih tu tak ada. Bifi'li syai'in muharram, tu baru tubik makna. Tu baru sedaging. Yang panggil ibaratnya ilti'am, dia panggil ibarat dia sedaging. Kalau ada bifi'li muharram, sedaging ibarat dengan terdirinya bifi'li syai'in muharram. Kalau kita kata tak ada, kenapa boleh? Tu bifi'li tak apa lah, kita pergi kata gitu bifi'li syai'in muharram, rupanya dengan buat perkara yang diharam, akan sesuatu yang diharam. Sebab tu bawa punya makna tubik ni maidanan. Jikalau khianat mereka itu dia dengan berbuat sesuatu yang diharam, ya sesuatu yang haram, yang diharamkan dengan muharram ni semua. Tak ada perkara yang diharam. Kau perbuatan yang dibuat benda haram, perbuatan kita tak ada perbuatan yang diharam. Fi'l muharram, ada fi'l muharram, ada fi'l lagi makruh, perbuatan makruh, ada fi'l mubah, ada perbuatan haram, ada fi'l mustahab, perbuatan yang di sunat, ada perbuatan apa ni di atas sini. Kalau lah Nabi tu, kalau lah Nabi tu khianat dengan dibuat benda hak haram, bi fi'l muharram, bi fi'l muharram memang haramahullah, bi fi'l haramahullah, perbuatan hak haram. Di minum agak di judi kan ada. Ikutlah. Dia nak ayat kata hak tu dia panggil baru sedaging ibarat tu. Tapi kalau buat nak ada bi fi'li muharram, jadi mana dengan buat akan yang diharam. Tu dia. Jadi tak panggil kena terdiri juga, kena terdiri syai'in muharram juga. Musuh bagi muharram lah itu. Itu terdiri situ juga. Itu dengan maknanya kita kata idafah musdar pada maf'ul itu adalah salah.
Kalau tak pakai tanwan, kita dia maksud dia panggil sah segi makna hingga tafsir itu. Tapi di segi ibarat ni dia tak sedaging dia panggil. Apa pun antara orang lagi katanya baca bifi'li muharram itu ringi betul-betul jawabnya tidak. Fi'li muharram itu betul sebab tanwan itu pengamin. Yang kau tujuh banyak. Itu. Dia fi lawhin mahfuz, lawhin mahfuz tanwan itu pengamin. Tu banyak deh. Kalau kita tengok dalam itu tu banyak. Tu dia. Aqwam mawdu'ah banyak. Tu dia. Fi suhufin mutahharah. Fi suhufin mutahharah. Tu nak ayat kata tak ada berhak, itu dakwah saja. Bukan bi fi'li muharramin tu wasa berat kita. Kalau bi fi'li muharram tu sering tanwan juga dengan min. Makna pun masuk. Tu. Tu pun tak makruh. Apalah isi tu. Lepas tu pula kita nak nampak gambar nak lihat atau khasiyah ni bon masa taswir ni bon ni taswir kita pakai bon ni taswir ni sebab saya ngaji mula tu ingat bahasa belajar dulu kita apa ngaji kita ada suki ni 179 tu dia 179 ni masuk saya belajar dulu ni ni. Tak kalau guru baca sini walau khanu bi fi'lin muharramin, maka kita tahu jawab katanya lau khanu bi fi'lin adalah taswir bagi khianat. Taswir bagi khianat dengan maknanya wazalikal khanu bi fi'lin muharramin. Dan bila kita khianat tu lebih rupa dia buat benda tak muharram ada gimana gua lagi lina lagi ada. Buh tertutup dia lah tu. Tu muharram ni tunggu dobek apa? Oleh Allah Ta'ala mana haramahullah itu makruh ni suku kerana benda perbuatan ada hotam ada perbuatan hak makruh tu dia tu lepas tu isi hak kita tak ada pola ayat kan cara dia tu lah tu kalau kita tangguh daripada guru kita dia pakai bon di taswir walau bagaimana pun kalau kita tengok masalah ni kalau kata nak pakai ni dari kita ada suki deh muka 179 tu dia apa yang kata perbuatan ikut lah buat terhidup okey tak ada ataupun perbuatan tiga asal tak boleh sudah lah mana gitu deh tu dia ni dari kita ada suki ni hak lama ni kita ngaji masa kita ketua dulu ni tu dia kita ketua saya dah saya pun kita ni juga belajar juga ni tu dia ada dobek lah bukan kasih hidup lah masa dia tu maknanya. Kalau kita nak makan buah baik, kalau kita nak makan buah tu disebabkan boleh juga. Boleh disebabkan juga. Balik ulama kata dengan mana apa? Khianat tu walaupun dengan mana khianat mereka itu dengan sebab mengelinjurkan perkara yang diharam. Itu. Dengan mana bertikabi syai'in muharramin. Bisa babi irtikabi syai'in muharram dengan sebab melaksanakan benda yang diharam. Jadi makan buah sababiyah sahih. Sebab tu lah kalau kita tengok dalam kitab apa ni dalam kitab Syekh Ibrahim Al-Bajuri ni dia tak nama kita tahqiqul maqam ala kifayatul awam fi ilmi al-kalam ni dia malu ni dua tafsir ni sahih ni lah. Jadi kalau bifi'li muharram bi makruh ni al-ba'd sababiyah boleh in fusilat al-khiyanah bi adam al-hifzi khianah pun tak jaga pun tak buat benda hal tak ada tak jaga wali taswir ni fusilat bil tikami muharramin kita makan boleh taswir boleh kita tafsir dengan melaksanakan benda yang diharam dia buat benda yang diharam jadi ingin tak ada ingin sebut sepenuh tamat alhamdulillah tu dia tu ambil tak gantung pun boleh gantung tu dia nak kata pun boleh gantung mana kata dan saya nak pertahan kita dulu ya demo engkau saya nak pertahan bukan saya nak tolak kita dulu kalau lama perni dah waktu tahun dah ada sudah habuk ilmu kalau sultan ni kita memang gaya tak kena ni sama ada yang nak baca gila soal segi makna nak buat nak heret tu mana heret tu boleh tapi tepat nak terjemah tak ada kalau baca bifi'li muharram kalau baca bifi'li muharram boleh badalnya ada ada asyik al-muharram tak ada situ kan tak nama yang ganti mudah-mudah dia jadi dia dakwah terberat dah jawab tidak berat kerana Quran banyak lah tu fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah banyak
tanaman jumpa ngamin tak ada fi amadin mumaddadah tu banyak Allah ka asri makul tak ada ini tak ada buat tu dia baik kita juga ada kaedah kita tak sebut kaedah we ada idafah sebentar pada tak ada formula ya wasat tak ada maka aku akan manis kena kata makan aku akan air manis nanti gitu tak ada tak ada jadi maf'ul ni terima tempat jatuh perbuatan muharram ni sifat dia tak boleh kena musuh kena benda hak terima zat sama ada isi zat atau isi mana tak ada bukan usah bukan sifat tak ada maf'ul tu tu dia baik kalau itu kita tengok kaedah kaedah pula kita pergi pada kaedah jadi antara ada syarah tu orang tak faham tapi syarah tu antara katanya kalau baca bifi'li muharram itu dia jadi makna katanya kena fikir dengan maknanya apabila ada perbuatan zina ada perbuatan minat orang rasul khianat apa suku sakat jadi antara kita suku sakat tu tentu dia nak royak rupa khianat nak royak sebab khianat sah nak royak atau rupa Nabi khianat ni dengan lah ni buat benda ataupun nak royak Nabi khianat dengan sebab buat benda bukan kata dengan sebab ada orang zina Nabi khianat dengan sebab ada orang awak dia tersin tu salah habuk tak ada rasanya tersin tu walau Mu'tazilah tak ada tersin tu pas suku sakat tak ada sedangi lah sama tak ibarat Nabi ilti'am Nabi sedangi tak sedangi ibarat tu ada buat terserai jadi Rasul khianat dia salah tak betul ada satu rasa tu baik saya gunakan tu tengok tu fi'li baik fi'li isinya apa sih nakirah muharrami nakirah isi nakirah maksud bagi wasah nakirah tu sampai saya jadi sifat ambil ulama tu jamaah semua tu perbuatan yang diharam perbuatan yang di makruh perbuatan yang apa yang sunat ayat kata sini tu mari tu jamaah dengan sifat laku orang tu jamaah tu nampak tu sebab dia sifat muharram ya sifat wasah sifat yang sifat wasah tu pasal dia kata kena dia wasah jatuh lepas pada isteri nakirah jadi sifat tu kata dia apa cukup dah ni muafakat apa 4/10 kan tu sama-sama nakirah sama nakirah lepas tu itu orang kasrah sama kasrah muzakkar sama muzakkar lain tu dia mufrad sama mufrad cukup 4/10 itu dah kaedah sebab tu kita tengok dalam kaedah nombor tu juga dia banyak sebut dalam kitab ni semua daripada cara nak cari cara nak tahu kata sifat tu nak tahu kata ini sifat semua daripada berapa hati dia tu sebut 4 perkara kan sama ada isim mausul yang kedua isim syarat yang tiganya wasah ada lillah kemudian dijumpa dengan lepas pada dia panggil lepas pada isim ada lillah juga tengok daripada yang 4 ni hak kita ialah panggil datangnya wasah yang nakirah jadi wasah nakirah kena tak kerja kena tak muharram wasah nakirah ia duduk selepas pada isim nakirah fi'li isim nakirah wasah lepas pada isim nakirah jadi sifat lain ni tengok daripada kaedah nak cari nak tu ia dalam kaedah ni lah tu lah sebab tu mari banyak kalau kita tengok dalam kaedah nahwu tu yang marilah tu tu nak tahu kata syarat nak jadi sifat dengan mausul sifat tak ni dengan maknanya apa dia datang wasah mana wasah muharram wasah nakirah nakirah selepas isim nakirah fi'li nakirah maka itu yang panggil jelas jadi sifat ada kalau nak kata idafah musdaq kepada sifat bagi maf'ul yang mahzuf boleh tak ada seperti membuhana membuhana membuh bedana yang mahir makna sahamak istilah sahamak dan sangat erat heret waktu ya pada kaedah yang lagi yang ada sifat dah habis ufak terjemah bersifat belakang itu dia kalau kita tengok kalau kita ngaji nahum supo ni ngaji nahum supo dalam bab nahum ni kecek ya kecek kelimuh no ayat terkelimuh ni padahal tak sakut dengan isi benda nak bahas segi luruh ni kalau kita tengok dalam kitab nahum kita apa tu juga boleh mari bahas katakan nak bahas kata kelimuh lah anda sini ia bagi kata yang misal yang kata wa iyyaka ni mahsubatun bi fi'lin mahzufin bi fi'lin mahzufin dia tak bagi bi fi'lin mahzufin tak kerana isim nakirah pada isim nakirah bi fi'lin mahzufin betul
Kita tengok bab i'rab juga, kata mansubun bi fi'lin mansub, itu mahzufin. Jadi mana kata banyak mari rupa tu lah kalau kita luar. Jangan marilah tu. Ini nak ayat kata jelasnya hak saya tu buat rubik ni mengikut kaedah. Baik, kalau itu kita tengok dalam kitab sebuah lagi juga dia sebut itu juga. Dia panggil hak sepatut dengan dia, hak semeh-semeh dengan dia. Dia sebut juga tentang masalah kelimah hasanan ni, kelimah elok ni, kelimah molek ni dia panggil abang buku-buku itu dah. Jadi sifat soalan lain. Kalau itu kelimah hasanah ni dia kata kita kena elok jadi sifat lain, sifat dia nasab sifat apa bagi sifat masubah, sifat jadi hak kena baca nasab kerana dia wasah sifat bagaimana bagi isim ha'zah lismi mausufin mahzuf wa taqdiru fa'altu fi'lan hasanan, buat aku akan perbuatan yang elok. Nak ayat kata dia kena jadi sifat wasah sifat bagi fi'il mahzuf tu dia bagi lepas ni tu dia mari dengan mana bifi'il. Kalau ni tak apa kalau kita nak pakai sifat atas lalu tak bifi'lin muharramin. Kalau kita nak pakai juga bifi'lin muharramin, bifi'li syai'in muharramin, kena jadi sifat juga, bukan jadi maf'ul. Nampak tak dia? Tu banyaklah kalau kita tengok pada kita Arab tu dia tu. Tu dia. Itulah lebih kepada saya nak ayat gitu lah. Nak ayat kata saya nak pertahankan kita Ummul Barahim yang betulnya apa yang tertulis yang pernah kita pada bifi'lin muharramin. Kan yang mana kita pakai juga bifi'lin muharramin atas jalan kata sah, makna sah Arab tak ada apa siap. Kalau saya tak buat hatinya yang tadi kata kita ni salah suruhki selalu gitu. Yang lahir daripada kaedah ulama kita dulu walaupun masa salah pun kita kena kata la'alla sawa bifi'li muharramin kianu la'alla zahir bifi'li muharramin gitu dah dia. Itulah lebih kurang saya nak menjawab terhadap mereka yang kata secara sini TikTok pada saya. InsyaAllah kita mari dengar sikit daripada suara-suara ulama tani kita. Dan biasanya dia buat daurah semua lah. Kita Ummul Barahim ni ialah sebagai banyaklah orang panggil dia cukup untuk buat daurah kita macam Ibrahim. Kita dengar dia baca kan insyaAllah ta'ala bifi'li muharramin ke bifi'li muharramin. Itu dia. Saya pun tak ada nak kata salah bifi'li muharramin, tapi saya kata waktu tu jadi tak sedagi, nak tergede asal tak ada tergede, asal ada hazah. Kalau hazah ni apabila berhajat tak itu kita pakai asal ni saya panggil tak al-aslu adamul harfi. Kalau hazah hak kira baru dia dia panggil al-aslu adamul taqdir, ada taqdir dah baru apabila sah tak ada taqdir kita pakai hak sah. Itu walaupun nak boleh tu sampai dengan saya nak suruh salah seorang daripada ulama tani kita ada buat dakwah tu dia bacakan dengan insyaAllah dalam seminit 2. Fali'annahum maka kerana bahawa mereka itu lau khanu bi fi'lin muharramin, jikalau khianatlah oleh mereka itu segala rasul bi fi'lin muharramin dengan membuat ke benda yang haram. Tu maka saya nyata kata dia pun baca bagaimana apa tertulis dalam kitab Ummul Barahim. InsyaAllah yang dua pula guru sebelah Malaysia, dia juga banyak dah buat daurah di kawasan negara Malaysia tu. Kalau mata Ummul Barahim tak banyak dia jemput dia lah buat daurah di kota kita ni. Apa pun dia baca bifi'li ke bifi'lin kita tengok sini, tapi dekat-dekat sebab tanuan je pengamih tu pasti dengan dia baca insyaAllah. Dan dia bukan nak apa wala ya'murullahu ta'ala bi fi'lin muharram wala makruh. Alhamdulillah. Jadi apa yang kita dengar tadi itu, jadi saya rasanya itulah hal lebih afdal bagi saya ataupun lebih betulnya mengikut apa yang ada dalam kitab Ummul Barahim baca dengan tanwin Arab, jadi sifat dengan mausul insyaAllah ta'ala deh. Sama ada nak pakai buah sababiyah ataupun buah litaswir sah dua insyaAllah ta'ala. Cukup sekarang ni pada hari ini salah silap sama kita istighfar. Akhir kata subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بفعل محرم هكذا حتى كتب في الكتاب بفعل محرم، فمحرم صفة للفعل لكن مش بفعل محرم، لا بفعل محرم، فمحرم صفة للفعل يعني هو فعل حرام. وسبحان الله يعني واضحة وضوح الشمس في الكتاب يعني.
يعني مكتوبة في الكتاب بفعل محرم بتنوين الاثنين على ان محرم صفة لفعل. والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.